Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada pelajar-pelajar yang cikgu sayangi. Okay, sudah lama kita tidak bertemu ya. Okay, cikgu harap semua pelajar cikgu-cikgu yang cikgu rindu sihat walafiat, berada di rumah, stay home and stay safe. Okay, baiklah pelajar. Okay, sepanjang musim PKP ini cikgu ada buat sedikit perkongsian video untuk kamu menjawab beberapa soalan tundingan bagi SPM 2020. So di sini cikgu telah buat beberapa helaian slide berkaitan tajuk tundingan yang kita akan ajar kamu supaya kamu boleh dapat jawab. So kita tengok dekat sini ialah berkaitan dengan bab 3, kesedaran pembinaan negara dan bangsa sejarah tingkatan 5. So, tajuk kecil dia ialah 3.3 warisan negeri-negeri Melayu. Cikgu tahu cikgu sudah ajar di kelas, cikgu sudah suruh kamu buat latihan. Namun hari ini sedikit perkongsian sekali lagi agar ilmu yang cikgu beri dapat dimanfaatkan untuk kamulah. Okay, tajuk fokus kita pada hari ini ialah berkaitan dengan kaitan dengan 3.34 Negeri Sembilan, prinsip demokrasi, dan konsep persekutuan. Kita tengok slide yang kedua. Tajuk fokus. Tajuk fokus hari ini ialah, tajuk besar dia ialah berkaitan warisan negeri-negeri Melayu. So, tajuk di bawah tajuk Demokrasi Negeri Sembilan. Baiklah pelajar. Untuk tajuk Demokrasi Negeri Sembilan ni dalam buku teks kamu berada di muka surat 87 dan 88. So, cikgu dah letak kat sini lah. Ini satu muka surat 87, sini 88. So, apa yang kita nak tahu tentang demokrasi Negeri Sembilan? Selalu cikgu sebut, bila sebut demokrasi, kan demokrasi awak mesti ingat kedaulatan berada di tangan rakyat. Itu untuk Negeri Sembilan. Kalau untuk bahasa moden dia adalah rakyat berhak memilih pemimpin. So, kita tengok slide yang seterusnya. Baiklah pelajar. Dekat slide ni cikgu dah letakkan beberapa point sebagai pengenalan. Apa yang pelajar wajib tahu dalam tajuk ini. Bahagian pengenalan, cikgu dah maklumkan Negeri Sembilan merupakan konsep demokrasi. So, bila sebut Negeri Sembilan, dia merupakan 9 buah negeri, iaitu Sungai Ujung, Rembau, Johor, Jelebu, Jempol, Seri Menanti, Inas, Teraci dan Gunung Pasir. Kalau nak tahu kenapa cikgu kita panggil Negeri Sembilan, so maknanya sebab dia ada 9 buah negeri. Untuk poin yang kedua, apa yang berlaku pada abad ke-18? Pada abad ke-18 tu berlaku dekat Negeri Sembilan. Pada waktu tu sudah ada raja sendiri. Cikgu dah buat kurungan. Kemudian raja tu dipanggil sebagai apa? Raja tu sebagai Raja Malewar. Itu raja nama dia. Namun begitu, dia ada gelaran dia yang kita panggil sebagai Yang Tuan Besar. Yang Tuan Besar tu gelaran dia. So yang mana Yang Tuan Besar ini bersemayam di mana? Di Seri Menanti. Sampai sinilah. So poin yang ketiga ialah berkaitan dengan negeri pertama mirip persekutuan. Itu adalah Negeri Sembilan lah. Yang mana persekutuan kita ada 13 buah negeri, termasuklah Sabah Sarawak kan. So maknanya sama juga Negeri Sembilan, dia ada 9 buah negeri yang digabungkan di bawah satu pentadbiran. Untuk soalan yang keempat ni, selalu bagaimana sistem pemerintahan bagi negeri ini, ataupun apakah sistem pemerintahan bagi negeri ini? Kita
tengok dia menggambarkan adat berpatih. Tengok ni. Okey, menggambarkan adat berpatih. Kemudian kedaulatannya berada di tangan rakyat. Okey, cikgu letak kat sini. Kurungkan sampai sini. Kita gariskan. Kedaulatan berada di tangan rakyat. Itu yang pelajar perlu tahu. Okey, so kalau tanya soalan ini dalam kepala pelajar dah mesti tahu apa itu Negeri Sembilan. Kemudian siapa raja dia. Okey. Kemudian sistem pemerintahan dia bagaimana, adat berpatih itu macam mana, kedaulatan tangan rakyat itu macam mana. So kita pergi slide yang seterusnya. Okey, jom kita tengok hierarki Negeri Sembilan. Okay, cikgu dah letak kat sini kedudukan hierarki pemerintahan mengikut adat berpatih. Adat berpatih mesti ingat apa itu adat berpatih. Okay, adat berpatih ni ialah waris keturunan, jurai keturunan sebelah ibu. Ini untuk Negeri Sembilan je. Okey, baiklah pelajar, kita tengok hierarki Negeri Sembilan ni mengikut adat berpatih. Dia ada 9 lapis. 9 lapis pula. 5 lapis. Sorry, minta maaf. Okey, 5 lapis. Okey, yang pertama anak buah. Okey, yang kedua buah pak. Yang ketiga lembaga. Yang keempat undang. Yang kelima ialah yang tuan besar. So hierarkinya dia daripada bawah naik ke atas. Dia berbeza dengan mirip persekutuan negeri-negeri lain yang punya adat temenggung. So peranan di sini ialah dipegang oleh anak buah. Apa-apa lantikan setiap lapis tersebut dilantik oleh anak buah. Contoh dia, anak buah melantik buah pak melantik lembaga melantik undang, dan undang akan melantik yang di-Pertuan Besar. So peranan dia adalah anak buah. Itu kita panggil demokrasi. Kedaulatan berada di tangan rakyat. Cikgu harap mengikut hierarki yang cikgu tunjuk ni, pelajar-pelajar cikgu akan dapat memahamilah. Okey, baiklah pelajar. Berdasarkan hierarki pemerintahan mengikut adat berpatih ni juga, di sini terdapat beberapa soalan yang selalu ditanya dalam kertas 1 ataupun kertas 2. Okay, selalunya ditanya berkaitan soalan lazim, lembaga, apa itu lembaga, apa itu undang, apa itu buah pak dan sebagainya. So kita tengok slide yang seterusnya. Okay, cikgu dah buat soalan-soalan lazim. Okay, soalan lazim yang pertama. Okey, apakah fungsi lembaga? Okey, lembaga kita dah beritahu kan. Okey, bila sebut fungsi lembaga, dalam kepala awak tahu dah, lembaga ia adalah ketua suku anggota masyarakat bertanggungjawab ke atas suku masing-masing. Itu lembaga. Kalau soalan tanya lembaga, dia mesti berada di lapisan nombor 3. Okey, nampak? Okey. Kalau soalan tanya pula, siapakah buah pak? Buah pak ialah ketua perut. Okey. Apakah fungsinya? Ini cikgu dah gariskan tempat rujukan setiap masalah. Okey. Berkaitan dengan adat lah. Okey. Soalan nombor 4 tu selalunya berkaitan dengan soalan kebat. Kalau soalan kebat tanya, apakah kepentingan sistem pemerintahan pemimpin melalui prinsip demokrasi? Prinsip demokrasi ni kan? Okay, awak boleh jawab melalui kepentingan melahirkan peraturan hidup seperti kepentingan bersama, okay, semangat gotong royong, okay, pemufakatan dan sikap saling menghormati. Okay, sistem ini juga mementingkan pemufakatan dan semangat kerjasama antara dalam memilih pemimpin. Seperti yang cikgu beritahu tadi, slide ni, tengok hierarki Negeri Sembilan, yang mana anak buah yang cikgu tunjuk bulat kat bawah tu berperanan memilih lapisan atas, lapisan yang atas, memilih atas lagi dan atas lagi. Okey pelajar, cikgu harap sedikit perkongsian yang cikgu bagi ini dapat pelajar fahami dan boleh menjawab untuk soalan ini. Okey, so tengok sedikit rumusan yang cikgu buat. Okay, alam beraja, luak penghulu, suku berlembaga, anak buah berbuah pat. Ini ada dalam buku teks awak muka surat 88.
So ingat, rakyat layak memilih pemerintah. Itu dikatakan demokrasi. Sama dengan dunia moden hari ini, kuasa di tangan rakyat. So kalau sebut sahaja Negeri Sembilan, awak ingat anak buah tu adalah rakyat. So kalau nak lantik pemimpin, mesti bermula daripada bawah. Okey, terima kasih pelajar kerana sudi mendengar perkongsian cikgu buat. Cikgu harap pelajar-pelajar semua faham dan boleh menjawab soalan ini sekiranya dia keluar dalam SPM 2020. Terima kasih pelajar. Kita jumpa lagi di bahagian lain.